Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Situasi banjir di Pahang, Lipis daerah baru terjejas banjir selepas seraup. Penduduk terjejas bertambah kepada 438 setakat 7 pagi berbanding 172 tengah malam tadi. 218 penduduk daripada 61 keluarga di Lipis berlindung di 2 pusat pemindahan sementara PPS. Di Raub pula, 220 penduduk daripada 65 keluarga ditempatkan di 6 PPS. Setakat bulan ini, 1,553 institusi pendidikan Islam IPI terima manfaat peruntukan khas selenggara dan naik taraf yang disediakan JAKIM. Jumlahnya mencecah 119 juta ringgit. Jelas Menteri di JPM, Hari Ehwal Agama, IPI terlibat termasuklah sekolah pondok, sekolah tahfiz, sekolah agama selain kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Peruntukan secara sekali beri itu disalur berdasarkan permohonan yang dikemuka kepada JAKIM melalui pihak berkepentingan negeri. Belia Islam harus dilengkapi ilmu agama termasuk Al-Quran selain pengetahuan dalam bidang teknologi. Jelas Perdana Menteri, ia bagi membolehkan mereka mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam bidang keutamaan termasuk kecerdasan buatan. Bercakap ketika menyampaikan syarahab umum di Universiti Al-Azhar, Mesir, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi beberapa inisiatif dilaksana Malaysia. Ini termasuk salurkan pelajar Mahat Tahfiz ke bidang TVET agar mereka kuasai ilmu agama dan kemahiran teknologi. Kes pelatih tahun 1 UPNM cedera parah dipijak senior di tahun 3-nya sedang disiasat polis. Ketua Polis Kuala Lumpur mendedahkan bangsa berusia 19 tahun mengalami keretakan pada tulang rusuk dan tulang belakang. Dia sedang dirawat di hospital dan kejadian dipercayai berlaku pada 21 Oktober lalu ketika mangsa berada di tepi padang kawat selepas selesai sesi panggil nama. Bagaimanapun, polis hanya terima laporan mengenainya pada 8 November. Kes disiasat bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan kejadian itu sama sekali tidak wajar berlaku. Ia benar-benar merosakkan imej UPNM dan institusi pendidikan tinggi. Kementerian akan beri perhatian terhadap kes berkenaan selain bekerjasama penuh dengan polis untuk melengkapkan siasatan. Pelaksanaan penambahan kerusi Parlimen di Sabah dan Sarawak hanya dimuktamad selepas pilihan raya umum ke-16. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini berikutan beberapa aspek perundangan perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dipinda di Dewan Rakyat. Beliau jangka laporan hasil perbincangan Jabatan Peguam Negara bersama Jabatan Peguam Besar Sabah dan Sarawak diperoleh pada suku pertama tahun depan. MINDEF akan teruskan semua projek pembangunan dalam sektor pertahanan di Sabah melibatkan peruntukan RM234.5 juta. Ini termasuk bangunan kem tentera darat di Felda Sahabat Lahad Datu selain kem 5 Brigade dan kem 19 Regimen Askar Melayu Diraja Kota Belud. Turut dibangunkan pos serudung dan pos bantul, kemudahan kesihatan Angkatan Tentera di kem Lok Kawi dan pembinaan kompleks Pusat Operasi Persikan Medan Zon Sabah. Ia melibatkan peruntukan RM37.6 juta. Seorang suri rumah didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas dakwaan bersubahat menculik seorang ahli perniagaan untuk menuntut wang tebusan RM20 juta bulan lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada Chan Wan Koi, 57 tahun kerana kes itu bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sebutan semula kes 17 November ini. Seorang wanita ditemukan mati di sebuah rumah di Taman Puteri Lindungan Bulan Ipoh. Mangsa dipercayai dibunuh. Ketua Polis Daerah Ipoh memaklumkan mayat mangsa sudah busuk dan dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainan untuk dibedah siasat. Anak saudara mangsa yang berusia 21 tahun ditahan untuk bantu siasatan. 21 wanita warga asing serta 5 lelaki tempatan ditahan dalam serbuan terhadap hotel sekitar ibu negara yang disyaki jadi lokasi aktiviti pelacuran. Ketua Polis Kuala Lumpur memaklumkan warga asing yang ditahan terdiri daripada wanita warga Indonesia, Thailand, Vietnam dan Laos. Serbuan Upnoda KL Strike Force ini dilakukan bahagian siasatan jenayah kongsi gelap, judi dan maksiat IPK Kuala Lumpur. Operasi ini menyasarkan aktiviti pelacuran di hotel secara datang terus atau tempahan dalam talian.
260 kg minyak masak paket pelbagai jenama disita daripada sebuah restoran di Ibu Negara. Ketika operasi, pasukan penguatkuasa KPDN Kuala Lumpur mendapati minyak masak paket dalam kuantiti banyak disimpan dalam stor berkunci. Pemeriksaan lanjut mendapati restoran tidak memiliki permit sah untuk menyimpan minyak masak bagi tujuan perdagangan dan melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961. Siasatan sedang dijalankan dan tindakan lanjut akan diambil terhadap restoran serta pemborong terlibat. Penyedia platform media sosial diberi masa sebulan untuk kemuka maklum balas terhadap kod tata laku pelisinan yang disedia MCMC. Tegas Menteri Komunikasi, kod tata laku itu menggariskan perkara yang perlu dipatuhi penyedia platform. Selepas hasil maklum balas dimuktamad, hujung tahun ini barulah kod tata laku itu akan diterbitkan. Selepas itu, penyedia platform yang penuhi syarat ditetapkan wajib mendaftar untuk mohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi. Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PIRS) akan diperkenal dalam kurikulum persekolahan 2027. Ia inisiatif untuk tangani isu kehamilan dalam kalangan remaja. PIRS diajar mulai dari peringkat prasekolah hingga sekolah menengah. Terusinya, murid akan dilengkapi maklumat serta kemahiran terutama kecekapan psikososial untuk membuat keputusan. Perkara tersebut sudah dipersetujui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Majlis Sama Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024 berlangsung semalam hingga 21 November ini. Ia menghimpunkan 16 ulama serta ilmuwan tersohor dari dalam dan luar negara. Mereka akan sampaikan syarahan serta memperkukuh kefahaman umat Islam mengenai hadis Sahih Al-Bukhari. Penganjuran majlis berkenaan cerminan komitmen Malaysia untuk terus pelihara warisan ilmu Islam selain mempertahan nilai kesatuan dalam kalangan umatnya. Khutbah Jumaat tidak sepatutnya menjadi medan pemecah belah masyarakat dengan menyebarkan maklumat tidak benar. Menteri Agama menasihatkan semua khatib untuk jadikan khutbah Jumaat sebagai platform pengukuhan jemaah dan karya masjid. Komuniti madani bukan hanya berperanan sampaikan maklumat, malah ejen penyatuan rakyat. Jelas Menteri Komunikasi, ia dilaksana dengan memberi pendedahan mengenai keunikan dan kekuatan masyarakat berbilang bangsa. Ia berupaya tingkatkan semangat perpaduan dan kenegaraan. Malaysia dan Mesir sepakat tingkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik demi manfaat bersama. Fokus tertumpu kepada penerokaan bidang-bidang baru yang berpotensi. Ini termasuk ekonomi digital, tenaga boleh baru, sektor pembuatan dan semikonduktor. Perdana Menteri menyatakannya dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan di Istana Al-Ittihadiyah, Kahirah. PAS My Tourist yang dilancarkan prasarana dapat memudahkan pelancong domestik dan antarabangsa nikmati pengangkutan awam di Ibu Negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadlillah Yusof optimis ia dapat tarik kehadiran lebih ramai pelancong sekaligus menyokong pertumbuhan industri pelancongan. Pengenalan PAS itu juga bersempena Kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 dan Tahun Melawat Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadillah menyeru generasi muda memperkasakan diri dengan teknologi kewangan moden. Ia bagi mempercepat proses adaptasi terhadap kemajuan sistem kewangan semasa. Ini sekaligus dapat mengelak daripada terlibat penipuan kewangan dalam talian. Daerah Pontian bakal raih manfaat besar hasil pelaksanaan projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE melibatkan jajaran Banting Selangor ke Gelang Patah Johor. Timbalan Menteri Kerja Raya berkata pembinaan laluan itu meliputi daerah Batu Pahat dan Tanjung Piai Pontian sebelum berakhir di Gelang Patah. Projek melibatkan pelibaran jalan-jalan utama mampu meningkatkan kelancaran trafik dan akses ke daerah itu. Kerajaan Johor bakal menawarkan kawasan tanah yang tidak terjejas banjir di Segamat sebagai zon keterjaminan makanan. Ia bagi meningkatkan hasil pertanian dan sekuriti makanan. Aktiviti pertanian akan dijalankan di kawasan tanah seluas 800 hingga 1,200 hektar. Esko Johor menyasarkan 30 usahawan terlibat dalam program berkenaan.
Beberapa inisiatif dilaksana Lembaga Pertubuhan Peladang dalam usaha meluaskan pasaran produk keluarannya. Ini termasuk menaik taraf cawangan peladang outlet selain memasarkan produk peladang di pasaraya. Setakat ini, sebanyak 20 peladang outlet telah diwujudkan di seluruh negara dengan 8 daripadanya mempunyai perkhidmatan kafe. Ringgit dijangka diniagakan lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat berkata ia berikutan kadar faedah yang dilihat memihak kepada ringgit. Tambahnya, jangkaan Bank Negara yang mengekalkan OPR sepanjang tahun depan juga turut menjadi faktor. Bagaimanapun, kebimbangan terhadap dasar Presiden Amerika Syarikat tahun depan dijangka mendorong pelabur mengambil pendekatan berhati-hati. Bursa Malaysia dijangka menyaksikan trend perdagangan Trump minggu ini berikutan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat. Penganalisis pasaran berkata perdagangan Trump merujuk kepada strategi dagangan berkaitan dasar ekonomi dan perdagangan yang diperkenal Trump. Ia merangkumi langkah seperti tarif perdagangan, sekatan ke atas negara tertentu serta dasar America First. Pulau Pinang akan membentangkan belanjawan 2025-nya 22 November ini. Jelas Ketua Menteri, fokusnya tertumpu kepada usaha menambah sumber hasil baru selain mencapai keseimbangan fiskal. Ia langkah untuk kurangkan defisit belanjawan. Bagaimanapun, beliau beri jaminan tidak akan kurangkan perbelanjaan penting, terutamanya untuk pembangunan dan kebajikan rakyat. Selepas Mesir, Perdana Menteri ke Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri sidang kemuncak negara Arab Islam. Datuk Seri Anwar berharap kesemua negara terlibat sidang kemuncak itu dapat capai kata sepakat untuk selesaikan konflik di Gaza, Palestin. Beliau menyatakannya dalam syarahan umum di Universiti Al-Azhar, Kahirah. Sidang kemuncak negara Arab Islam dijadual berlangsung hari ini. Di Gaza, 30 maut termasuk 13 kanak-kanak dalam serangan terbaru rejim Israel di utara wilayah itu. Serangan pertama pagi Ahad di sebuah rumah di Jabalia membunuh sekurang-kurangnya 25 orang. Satu lagi serangan ke atas kejiranan Sabra di Bandar Gaza membunuh 5 orang. Di Lebanon, sekurang-kurangnya 20 maut dalam serangan terbaru tentera Israel di perkampungan Al-Mad, utara Beirut. Serangan menyasarkan daerah Jabal membunuh 20 orang termasuk 3 kanak-kanak dan mencederakan 6 orang. Kementerian Kesihatan Lebanon turut memaklumkan serangan Israel membunuh 3 penyelamat. Sekurang-kurangnya 34 serangan dron mensasarkan ibu negara Rusia, memaksa penerbangan dialihkan dari 3 lapangan terbang utama di bandar itu. Serangan dron terbesar Ukraine sejak permulaan perang 2022 mencederakan sekurang-kurangnya 5 orang awam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan 50 lagi dron yang menyasarkan wilayah lain di barat Rusia sudah dimusnahkan. 2 ahli geng samseng bola sepak Argentina ditembak mati Sabtu lepas di luar stadium Kelab Rosario Central. Media menamakan mangsa sebagai ketua geng Andre Pilin Bracamonte dan seorang lagi Daniel Ruana Atardo. Geng tersebut dikenali Barra Bravas, organisasi ala mafia yang ada kaitan dengan beberapa kelab terkenal negara tersebut. Sepanjang 25 tahun memimpin Barra Brava, Bracamonte mendapat kira-kira 30 cubaan membunuhnya. Perdana Menteri Pravin Kumar Jugnauth yakin akan menang pilihan raya Parlimen Mauritius. Memimpin Allianz Lepep, Jugnauth telah membuat beberapa janji termasuk menaikkan gaji minimum, meningkatkan pencen dan mengurangkan cukai ke atas barangan asas. Pilihan raya itu melibatkan pemilihan ahli parlimen untuk 62 kerusi daripada 68 parti dan 5 pakatan politik dengan keputusan dijangka pada hari ini. Saudara, sekian Kanta 744. Lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Terus setia bersama RTM. Selamat pagi Malaysia menyusul selepas ini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.